Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Kitab Jawi yang nipis ni, yang lah Jawi hak pondok dipanggil ni, kitab pondok. Istilah orang jual. Muka surat 36. Muka surat 36, babu salatil Jumu'ah. Ini bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Sebenarnya dalam bab ni bukan semaya saja. Dia ada kelebihan hari Jumaat dan adat-adatnya ada. Cuma oleh kerana solat itu merupakan satu rukun yang besar pada hari Jumaat, maka disebut solat Jumaat. Tanda letak di tepi kitab. Yang pertama sekali, fadilat, kelebihan hari Jumaat. Nombor satu, adalah hari Jumaat itu terlebih afdal daripada segala hari yang 7. Hari Jumaat itu hari yang lebih afdal daripada segala hari yang 7. Jadi oleh kerana kita ringkas, ana tak bawa lah hadis-hadis kelebihannya. Para pelajar, para jemaah boleh rujuk balik kepada kitab kita, iaitu syarah kepada Mukhtasar Sahih Muslim yang telah menceritakan fadail Yaum Al-Jumu'ah. Dan juga dalam kitab Al-Mu'tamad dalam bab salatul Jumu'ah dan lain-lain kitab yang telah anda baca, banyak kita bawa hadis-hadis fadail Yaum Jumu'ah yang sahih-sahih. Kedua, kelebihan yang kedua, dimerdekakan Allah padanya pada hari Jumaat itu 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Ini kena ada penjelasan. Tulis hadis ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik. Inna lillahi ta'ala fi kulli yaumil jumu'ah 600,000 atiqin ya'tiquhum minan nar kulluhum qad istawjabun nar. Maknanya pada setiap hari Jumaat itu ada 600,000 Allah Ta'ala merdekakan mereka daripada api neraka yang semuanya telah pun ditetapkan untuk masuk neraka. Tanda tepi kitab. Hadis ini diriwayat oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, Al-Khalili fi masyikhatihi. Kata di para ulama, hadis ini ghairu sabit. Hadis ini tidak sabit, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir dia kata dhaif. Tapi dalam kitab lain, dalam silsilah dhaifah, dia mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Hadis fadilah hari Jumaat tu ada, cuma hadis yang menyebut tentang 600,000 ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Yang ketiga, dan orang yang mati padanya pada hari Jumaat diberikan dia pahala syahid dan dipeliharakan dia daripada fitnah kubur, iaitu soal, yakni diringankan soal daripadanya, kerana ketiadaan soal sekali-kali itu tertentu khas ia dengan anbiya, dengan para nabi-nabi, dan yang seumpama mereka itu daripada orang yang istisna. Tulis istisna dengan makna dikecualikan daripada kena fitnah kubur, macam orang mati syahid dan sebagainya. Hadis tentang orang yang mati pada hari Jumaat atau malam ini ada hadis. Ini tanda.
Hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaum al-jum'ah atau lailah al-jum'ah illa waqahu fitnatal qabr." Mana hadis ini, mana-mana orang muslim yang mati pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, Allah Taala jaga dia daripada fitnah kubur. Imam At-Tirmizi rahimahullah dia kata hadis ini ghariban, hadis gharib wa munqati'ul isnad, sanad dia putus. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan dhaiful isnad, makna hadis kelebihan mati malam Jumaat ini sanad dia dhaif, sanad dia dhaif. Cuma ada sebahagian ulama yang mutaakhir, yang mutaakhir dalam kitab Ahkamul Janaiz, dia kata memang hadis ini dhaif, tapi bi majmu'i turuqihi, dengan jalur-jalur yang banyak, insya-Allah boleh naik kepada darjat hasan, mana hadis itu boleh diterima. Cuma setakat tu dia sebut waqahu, dipelihara daripada fitnah kubur. Tak sebutlah pahala mati syahid apa tu, tidak ada. Yang adanya setakat fitnah kubur. Dan rahmatullahi taala wasi'ah. Cuma para ulama kata jangan doa agak kemati malam Jumaat saja, kena ada amalan-amalan dia. Tapi salah satu daripada kelebihan mati hari Jumaat tu, insya-Allah ringan. Tuan Syekh kita kata diringankan soal kubur, diringankan. Lepas tu wallahu alam, itu kuasa Allah. Baik, yang keempat, dan malamnya, malam Jumaat afdal daripada segala malam, kemudian daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling afdal dalam setahun. Tulis, dua ni tidak bercanggah. Malam yang paling afdal dalam setahun malam apa? Lailatul Qadar. Malam yang paling afdal dalam seminggu malam apa? Malam Jumaat. Karena itu kita letak malam Jumaat malam selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kaitan Jumaat dengan selawat ni rapat, jangan dilupa-lupa, kan? Jadi Tuan Syekh kita bawa 4 je kelebihan hari Jumaat dalam kitab dia yang ringkas. Sekali lagi saya ulang kepada para jemaah yang nak jelas, boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, boleh tengok dalam syarah Sahih Mukhtasar Muslim, dan juga kitab-kitab lain tentang salatul Jumaah yang telah kami sampaikan, semuanya ada dalam rakaman. Baik, kita berpindah kepada hukum solat Jumaat. Hukum solat Jumaat. Bermula sembahyang Jumaat itu fardu ain. Fardu ain ke atas apa? Jika cukup segala syarat-syaratnya. Syarat nak wajib Jumaat ini ada beberapa syarat yang kita belajar. Bila cukup syarat dia, maka wajib orang tu dia panggil wajib aini, ke atas orang lelaki. Orang perempuan ni memang tak ada syarat. Orang perempuan memang tidak ada syarat wajib Jumaat, walaupun dia alim langit tak boleh. Maka syarat, tulis itu, syarat wajib Jumaat. Dia ada 2 syarat ni, syarat sah, syarat wajib. Yang kita nak bincang di sini, syarat wajib Jumaat itu iaitu 7 perkara. 7 perkara syarat wajib Jumaat. Yang pertama, Islam. Orang kafir tak payah mari. Yang kedua, baligh. Apa dia baligh? Sudah sampai umur dia, kan? Sudah sampai umur, sama ada dia cukup umur 15 tahun, atau dia bermimpi basah, ataupun sudah keluar bulu dia, ataupun orang anak perempuan sudah mari haid. Itu dia panggil baligh. Dan yang tiga, berakal. Orang gila, wal'iyazubillah, orang-orang yang tak sempurna akal, tidak wajib. Yang keempat, merdeka, hamba tak wajib. Yang kelima, laki-laki. Syarat yang keenam, ketiadaan uzur. Ini penting ni, tanda di bawah, ketiadaan uzur. Mana kalau orang uzur,
daripada segala uzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah. Kita akan sebut nanti keuzurannya insya-Allah. Dan yang ketujuh, muqim pada tempat Jumaat. Dia muqim di tempat dalam qaryah Jumaat, atau pada tempat yang kedengaran padanya suara bang. Mana dia duduk dalam kampung ni, orang dengar azan, dengan syarat yang lagi akan datang. Dan jika tiada ia mustautin pada tempat itu sekalipun. Jadi para pelajar kena ingat, mustautin maknanya penduduk tetap. Muqim, orang yang duduk di situ. Contoh yang paling simple, orang mari duduk pondok. Orang di pondok ni muqim ke mustautin? La, muqim. Mana setiap tempat yang kita pergi, mengikut fiqh mazhab Syafi'i, setiap tempat yang kita duduk di situ maka itu dia panggil muqim. Mustautin ni mana sudah jadi tanah watan kita, kampung kita, ada rumah itu, itu dia panggil mustautin. Itu dia tu beza. Maknanya kalau tidak mustautin pun, kalau kata kita muqim di sini, maka wajib kita kena solat Jumaat. Tetapi wajib Jumaat atas orang yang sakit. Dia nak hurai dah ni. Ini huraian. Tadi kita dah sebut 7 syarat wajib Jumaat. Wajib Jumaat atas orang yang sakit dan barang sebagainya apabila hadir ia dalam masjid tempat Jumaat pada waktu mendirikan dia. Dia sakit tapi dia pergi masjid. Kenapa wajib tak solat duduk belakang dia? Saya sakit. La, kalau awak sudah ada di masjid, solat. Atau hadir ia tetap kala masuk waktu Jumaat. Dia sakit tapi masuk solat Jumaat, dia boleh pergi, maka wajib. Dan tiada masyaqqah. Masyaqqah tu tiada payah. Atasnya menanti Jumaat, nak tunggu Jumaat. Mana kalau orang ni tak larat nak duduk lama, kita kena maklum ke khatib, ya Syekh Khatib, boleh tak pendekkan khutbah? Saya tak boleh tunggu lama. Dan adapun jika masyaqqah ia menanti, dia nak tunggu tu masyaqqah, atau tiada masyaqqah tapi hadir ia belum lagi masuk waktu, maka harus baginya kembali. Dia pergi masjid, ingat nak solat Jumaat kan, dekat nak masuk waktu, tak larat berpusing, masjid terbalik dah. Balik makan ubat tu boleh. Harus dia kembali. Dan demikian lagi harus kembali bagi mereka yang tiada wajib Jumaat yang hadir ia pada tempat Jumaat, seperti kanak-kanak dan perempuan dan sahaya hamba. Mana orang perempuan pergi masjid, dia nak pergi solat Jumaat. Macam masjid kita ni, alhamdulillah orang perempuan boleh solat Jumaat. Tiba-tiba duduk teringat tak menanuk lagi ni, tak masak nasi lagi, balik boleh, sebab dia bukan ahli Jumaat walaupun dia ada dalam masjid. Dan wajib Jumaat atas orang yang sangat tua tapi dia larat, dia kuat. Berapa ramai pakcik-pakcik kita ni, Masya Allah, berapa umur pakcik? Muda lagi dia kata. Berapa? Baru 90. Muda lagi 90. Dia nak banding umur Nabi Nuh 1000 tahun, muda sungguh. Dia sihat, kena pergi. Atau orang yang lumpuh, jika didapati kenderaan, dia ni lumpuh tak boleh berjalan, tapi kalau orang tak atas kereta tolak, dia nak pergi, boleh. Lagi tiada masyaqqah tu tiada susah atasnya untuk naik kenderaan, maka wajib dia kena pergi solat Jumaat. Dan demikian lagi wajib solat Jumaat ke atas orang yang buta, jika dapat orang yang memimpinnya. Mana dia ni buta tapi ada penonton dia, orang yang boleh dia pergi masjid, maka wajib. Dan bermula ahli dusun. Pelajar-pelajar sudah ingat, dusun tu makna kampung, bukan dusun durian, bukan dusun rambutan. Dusun dengan makna kampung, ahli qaryah. Bermula ahli dusun yang ada pada mereka itu 40 laki-laki, 40 orang laki-laki yang akil baligh
merdeka, lagi mustautin dalamnya, maka itu dia panggil syarak. Kena ada 40 orang, maka wajib dia kena solat Jumaat. Dan haram atas mereka itu meninggalkan perbuat Jumaat dengan pergi kepada Jumaat negeri yang lain. Dalam kapur ni cukup dah bilangan, tapi dia lari pergi lain, nyebabkan orang dalam kapur tak cukup semaya, tak boleh. Itu dia masalah. Kita jangan keluar mukim, jangan keluar mukim. Dan jika mendengar mereka itu akan bang Jumaat pada negeri yang lain sekalipun, tak boleh lari. Dan jika tiada cukup ahli dusun itu 40, tak cukup 40 orang seperti yang tersebut itu, tetapi sampai akan mereka itu suara bang yang nyaring di tepi negeri Jumaat, mana kampung lain dia dengar azan, yang mengiringi akan dia pada ketika teduh angin dan sunyi daripada hingar bangar, nascaya wajib atas mereka itu berjumaat ke negeri itu. Hak senangnya tulis tepi kitab ni pelajar, maknanya kalau qaryah kita ni tak ada Jumaat, tapi kita dengar di tempat lain itu ada Jumaat, kita kena pergi solat Jumaat di masjid yang ada Jumaat. Dan tiada cukup ahli dusun itu 40, tak cukup 40 orang. Dan tiada sampai akan mereka itu suara yang di negeri Jumaat, maka tiada wajib Jumaat atas ahli kampung itu. Kampung ni tak cukup 40 orang. Azan tak dengar di qaryah lain, maka dia boleh solat zuhur. Hanya wajib atas mereka itu solat zuhur jua, solat zuhur sajalah. Jumaat tak cukup syarat. Tapi alhamdulillah bilangan syarat Jumaat ni kita akan bincang nanti, dan sudah pun dibincang dalam kitab Al-Mu'tamad bagaimana pandangan alim ulama kita, ulama mazhab Syafi'i, ulama fiqh mampak mazhab, ia menetapkan bilangan orang solat Jumaat. Alhamdulillah yang kita belajar selama ni, anak pun rasa puas hati kita duk ajar anak-anak pelajar kita ni. Bila mari PKP, mula-mula solat Jumaat berapa orang? 4. Terkejut Pak Imam, 4 orang. Kemudian naik 12. Kali yang ketiga baru naik 40, kan? Mana kita tahu dah. 12 pun ada pandangan ulama. Ada setengah pandangan kata tak ada bilangan, asalkan ramai solat Jumaat. Itu boleh. Jadi kelebihan kita belajar fiqh perbandingan ini, inilah faedahnya. Bila sampai waktu kita terdesak, kita tahu ada pandangan. Jangan duduk lawan-lawan, kan? Tanda sini. Musafir pagi Jumaat, boleh ke tak boleh? Musafir pagi Jumaat. Tengok dalam kitab kita tu. Ini masalah ni sangat mustahak sekali. Zaman kita gini orang musafir tak boleh nak ikut jadual, sebab kita tiket kapal terbang, kita naik bas, apa jadi? Tengok sini. Dan haram. Kita ni bagi kata putus lalu haram. Dan haram atas orang yang wajib Jumaat ke atasnya, makna orang ni cukup syarat Jumaat, haram ke atasnya bermusafir kemudian daripada fajar. Maknanya lepas solat subuh dia tak boleh lagi keluar negeri, tak boleh merintasi qaryah, keluar negeri lah. Dan jika safarnya, musafirnya itu wajib atau sunat sekalipun, seperti musafir haji, musafir nak pergi ke Madinah, ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah Masjid Nabi dan menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jika didapati akan Jumaat pada jalannya. Manakala kita rasa kalau kita naik kereta boleh lah, kan? Daripada Kuala Kerai, Kuala Lumpur, berapa banyak masjid ada? Banyak masjid. Tengok orang nak azan Jumaat, kita berhenti solat. Maka itu boleh. Itu tidak salah. Atau pada tempat yang dikosak, ataupun kita pagi lagi kita sampai negeri itu, ada Jumaat situ, kita kena pergi solat Jumaat.
atau takut ia akan mudarat. Ini tanda letak bintang di situ. Atau takut ia akan mudarat, seperti takut ketinggalan daripada taulannya, kawan dia, takut tinggal kawan. Sekarang ni bukan takut tinggal kawan, takut tinggal kapal terbang, dia tinggal ke bas. Maka itu dibolehkan, insya-Allah. Bas ni kita tak nak ajar. Setengah pemandu bas, Masya Allah baik, dia tengok nak Jumaat dia berhenti. Siapa nak solat Jumaat tu masjid. Biasanya dia akan cari masjid ni dekat dengan tempat masjid tepi jalan yang ada kedai makan. Mana orang perempuan yang tak boleh solat, dia boleh pergi makan. Yang laki-laki yang nak solat boleh pergi solat, kan? Mana ada ruang. Kapal terbang macam mana nak buat? Boleh tak kita kat pilot pause sekejap, kita nak turun solat Jumaat, boleh? Tak boleh. Maka insya-Allah ada ruangnya untuk kita musafir pada pagi Jumaat, sebab terpaksa. Ana sendiri waktu musafir, kadang-kadang kita terpaksa mencari tiket. Ada pukul 11 pagi, tapi harga 200 lebih, 300. Tapi ada pukul 12 tengah hari, harga dia RM90. Macam nak buat? Naik pukul 12 tak ada solat Jumaat. Tapi maknanya ada ruang di sini. Dalam kitab ni kata, kalau kita takut tertinggal kawan pun kita boleh pergi. Ia ni pun kita kena ambil kira juga dalam masalah logistik, masalah perjalanan. Atau boleh juga pergi kerana menghasilkan wukuf di Arafah. Kalau tak pergi, tak sempat haji, boleh pergi. Atau kerana menanti hartanya. Kita nak tunggu harta, kita takut dicuri orang, boleh. Atau mencari tuannya yang kafir yang lari. Pergi cari orang kafir, orang lari. Dia kata apa? Jadi boleh, mencari tawanannya. Ada nun dua kan? Tulis mula. Mencari tawanannya yang kafir yang sudah lari. Dia tawan, kau itu cabut tali lari, pergi kejar dia. Tulis. Oleh kerana tajuk ini mustahak, ramai orang yang terpaksa musafir pagi Jumaat, maka saya baca pandangan ulama 4 mazhab. Yang pertama sekali, musafir sebelum subuh. Musafir sebelum subuh harus bila bittifaq, tidak ada khilaf. Maknanya subuh pukul 5, pukul 6, pukul 5.30 kita naik kereta, kita keluar daripada kampung. Itu boleh. Pengalaman anak telah pun berlaku pada tahun 1982. Tanda ini rekod sejarah. 1982 penerbangan nak pergi haji Islam kali yang pertama dengan Allahyarham ayahanda kita. Jadi terpaksalah kita keluar daripada pondok ni malam Jumaat, sebab penerbangan kita hari Jumaat ke Kuala Lumpur. Keluar malam Jumaat, pergi tidur di salah sebuah rumah yang bakal haji sekalian kita di dekat dengan airport Pangkalan Cepak. Pergi tidur situ. Supaya apa? Supaya kita keluar daripada rumah belum subuh. Tak ingat anak. Yang penting pergi tidur di dekat airport. Kita lah hak laki-laki ni pergi dulu. Yang perempuan besok pergi. Tak ada masalah. Maknanya Allahyarham tuan guru kita ni, dia berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i, maka dia ambil langkah yang selamat, yang tidak ada khilaf. Kita keluar belum subuh. Baik. Keluar belum subuh, bittifaq, tidak ada khilaf. Kalau keluar selepas subuh, macam mana? Tapi syaratnya sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Kalau masuk waktu zuhur azan baru kita nak pergi, tidak boleh. Azan dah, macam mana nak lari? Kita keluar belum zuhur, makna dalam pukul 12 kita lari. Boleh tak boleh? Maka di sini ada 3 pandangan ulama. Tulis. Pandangan yang pertama, harus tidak makruh. Makruh pun tak, harus. Ini pandangan siapa? Mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah, dan juga pandangan Sayyidina Umar bin Khattab, Az-Zubair ibn al-Awam, Abu Ubaidah, Al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibnu al-Munzir, dan ramai para ulama mengatakan boleh. Syaratnya belum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu Jumaat. Pandangan yang kedua, al-karahah.
tidak haram tapi makruh, makna tak comel. Ini pandangan yang masyhur daripada mazhab Malikiyah dan mazhab Hambali. Sebab apa dia kata makruh? Sebab rugi pahala Jumaat. Tapi boleh. Pandangan yang ketiga at-tahrim, haram. Dalam kitab kita kata haram kan? Ini mazhab Syafi'i. Maka kita mengatakan insya-Allah pandangan yang mengharuskan itu elok, khususnya zaman kita gini, sebab tidak ada dalil yang mengharamkan perbuatan itu ataupun memakruhkan dia, tidak ada dalil. Cuma ulama kata oleh kerana hari Jumaat sudah masuk, macam mana kita nak lari? Tapi jauh jarak tu daripada subuh ke Jumaat berapa jam lagi? Kan? Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur sudah sampai pun kita, contohnya. Sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi, walam yasih fil mas'alah hadisun sahih marfu', tidak ada hadis sahih. Bahkan diriwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tengok orang laki-laki ni nak musafir, ada barang-barang siap, kenderaan, dia tak pergi. Umar kata, kenapa tak pergi tu? Orang itu kata, innal yaum, hari ni hari Jumaat, saya tak berani nak keluar. Qala Umar, innal jum'ata la tahbisu musafiran. Umar kata, hari Jumaat bukan menghalang kita musafir. Fakhruj, kamu pergi selagi tak sampai waktu Jumaat. Alhamdulillah, pendapat ini, kata-kata Umar dikeluar oleh Abdul Razak, Imam Syafi'i dan juga Al-Baihaqi. Kita kata alhamdulillah. Jadi kalau musafir lepas masuk waktu Jumaat tak boleh lagi. Telah ittifaq para ulama mengatakan haram. Sebab apa? Sudah ayat Quran sebut tak boleh. Baiklah, itu cara ringkas. Kita masuk kepada kitab kita. Dan makruh musafir pada malam Jumaat, sama juga, tidak ada dalil yang menunjukkan sedemikian. Bahkan di antara sunat kita musafir hari Khamis. Kan? Kalau kita boleh letak hari nak musafir, hari Khamis. Dan sunat bagi orang yang tiada wajib atasnya Jumaat berjamaah pada sembahyang zuhur, maka jika ada uzur mereka itu tersembunyi. Maaf. Setakat tu dulu. Dan sunat bagi orang yang tak wajib Jumaat solat berjamaah pada sembahyang zuhur. Mana kita ni musafir, kan? Kita tak pergi sembahyang Jumaat, tapi elok kita solat zuhur berjamaah di mana tempat kita berhenti. Maka jika ada uzur mereka itu tersembunyi, uzur orang tak nampak, macam orang laki-laki musafir, maka sunat bagi mereka itu sembunyikan berjamaahnya, supaya jangan dituhmah akan dia dengan benci akan sembahyang Jumaat imam. Kalau kita ni orang musafir ataupun kita musafir mari kapun ni, jangan pula kita semaya Jumaat terang-terang. Orang kata dia ni tak pergi semaya Jumaat ni masalah ni, ajaran sesak kau ni. Orang tuduh kita. Tapi kalau kita di RNR berhenti bas, orang tahu dah sini orang berhenti orang musafir, insya-Allah tidak jadi masalah. Dan jika ada uzur mereka itu nyata, tadilah di airport, stesen bas, stesen kereta api, mana tempat ni memang orang lalu lalang, orang musafir. Seperti keadaan mereka itu perempuan, orang perempuan tak wajib Jumaat, atau barang sebagainya, maka sunat bagi mereka itu menyatakan, menzahirkan sembahyang zuhur secara terang-terang. Buat habis. Dan sunat bagi orang yang diharapkan hilang uzurnya di dalam waktu Jumaat, seperti hamba yang diharapkan dimerdeka, dan orang sakit yang diharapkan ringannya, bahawa ditakhirkan sembahyang zuhurnya hingga putus harapnya daripada mendapatkan Jumaat, seperti yang sudah bangkit imam Jumaat daripada rukuknya pada rakaat yang kedua. Orang ni pening kepala, bergoyang dia.
Dia tak pergi maya jemaah lah kan. Maka jangan maya zuhur lagi, tunggu. Boleh jadi imam baru rakaat yang kedua hilang peni, dia pun berlari ke masjid. Boleh. Tapi kalau imam sudah rokok rakaat yang kedua, kalau dia pergi pun tak dapat Jumaat, maka solatlah zuhur di mana? Di tempat dia berada. Dan sunat bagi orang yang tiada diharapkan hilang uzur. Mana orang ni sakit ke uzuran yang panjang. Seperti orang perempuan. Orang perempuan ni tak ada uzur dia tak hilang dah. Uzur apa? Uzur tak wajib jemaah tu dak dah, dia seumur hidup dah selagi dia jadi perempuan, kecuali dia jadi laki-laki. Boleh kau orang perempuan jadi laki-laki? Mana boleh. Jalan ngongik-ngongik pun tak jadi, lompat tak jadi dah. Nah, kalau dia gitu kan jantina. Sekarang ni ada orang tak apa betul jalan. Dia gitu kan jantina, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Tak boleh. Nama dia tetap kita kena buat ban juga sebab dia orang perempuan, dia orang laki-laki. Saya jadi laki-laki dah dia. Gi patok janggut, aduh janggut sini. Kita kena panggil Timah binti Dogol. Ada janggut membuat tak jadi. Itu tak boleh. Dia tak akan jadi. Ataupun dia tukar perempuan. Daripada laki-laki jadi perempuan. Nah, nama dia kita kata apa? Tak boleh pun nama orang Pak Haji marah dia marah. Dia tukar nama apa pun panggil mamak lah dia. Dia tu laki-laki, jantan dia. Maknanya orang penyakit yang tidak diharapkan sembuh, dan orang yang lumpuh yang tiada kuasa berkenderaan, bahawa disegerakan sembahyang zuhur supaya dapat fadilah awal waktu seperti yang tersebut dalam kitab Raudatul Talibin dan kitab Al-Majmu', dua-duanya bagi Imamun Nawawi. Inilah yang dipilih oleh ulama Khurasaniyin. Dia ada gini dalam kitab ulama mazhab Syafi'i ini, dia ada puak-puak Khurasaniyin, ada puak-puak kumpulan-kumpulan lain. Itu ada dalam istilah fiqh mazhab Syafi'i. Ana tulis dalam tesis kita, cerita ni panjang, tak apalah, tanda ajalah. Dan ialah yang asahnya, pendapat yang sahihnya, segerakan solat. Bermula orang yang sah zuhurnya daripada mereka yang tiada wajib atasnya Jumaat, sahlah Jumaatnya. Mana orang boleh maya zuhur kalau dia pergi solat Jumaat, sah. Maka hendaklah dipilih di antara dikerjakan Jumaat dan sembahyang zuhur. Macam orang perempuan, kalau dia pergi masjid, dia boleh maya Jumaat, dia boleh solat zuhur kan. Maka dan dikerjakan Jumaat itu afdal baginya. Tetapi jika masuk ia mengerjakan sembahyang Jumaat, wajib atasnya disempurnakan Jumaat, dan tiada harus baginya menyempurnakan dia zuhur kemudian daripada salam imamnya, kerana sah Jumaatnya itu daripada fardunya. Sesalah kita. Mana orang ni tak wajib Jumaat, tapi dia pergi masjid, maka dia kena solat Jumaat. Dia kata saya nak maya zuhur, tak boleh. Dia kena solat apa? Solat Jumaat sebab dia sudah pergi. Dan orang yang wajib atasnya Jumaat, orang wajib atas Jumaat tiada sah zuhurnya sebelum salam imamnya daripada Jumaat. Selagi imam Jumaat tak bagi salam, mu jangan maya zuhur. Dan jika kemudian daripada bangkit imamnya daripada rukuk yang kedua, rukuk rakaat yang kedua sekalipun, tak boleh, kena tunggu salam, kerana sudah berhadap fardu Jumaat atasnya. Boleh dah. Maknanya sama ada imam bagi salam ataupun imam selesai daripada rukuk rakaat yang kedua, itu boleh dah dia start maya. Kita dengar di rumah, Sami Allahu liman hamidah, rakaat yang kedua, maka dia pun Allahu Akbar, maya zuhur di rumah dia boleh. Ini bagi orang yang wajib Jumaat. Orang perempuan tak ada masalah, masuk waktu zuhur silakan. Baru ni ada orang tanya, biasanya muslimat ni lah kalau pergi Mekah kak, dia tanya, ustaz kita nak solat zuhur di hotel ni sebelum maya Jumaat di masjid boleh? Kata boleh, sebab dia tidak wajib Jumaat bagi dia, asalnya tidak wajib, jadi dia boleh semaya. Dalam kitab ni kata, orang yang wajib Jumaat jangan solat zuhur selagi imam tidak bagi salam ataupun imam bangkit iktidal daripada rakaat yang kedua.
Dan kemudian daripada salam imam daripada Jumaat, wajib atasnya dikerjakan zuhur dengan bersegera, dan jika ada zuhurnya itu adat sekalipun, adat mana tunai, kerana jadi berdosa ia sebab meluputkan Jumaat, maka iaitu seperti berdosa dengan sebab keluar waktu. Jadi kena segera. Dan tiada sah zuhur orang yang tiada uzur baginya dahulu daripada salam imam daripada Jumaat, maka jika ia sembahyang zuhur padahal jahil ia akan ketiadaan sahnya dahulu daripada salam imam itu, nascaya jadilah zuhur itu sunat, dan wajib atasnya sembahyang zuhur pula dengan bersegera. Maknanya dia tak tahu boleh tak boleh solat zuhur selagi imam tidak sesat. Dia pergi semaya dah zuhur masuk waktu tadi, maka zuhur itu jadi sunat. Lepas imam solat, dia kena ulang balik. Adapun orang yang baginya uzur, maka sah zuhurnya daripada salam imam. Dan jika meninggal, semua orang negeri ni tak solat Jumaat, dan di kerja mereka itu akan zuhur, tiada sah zuhur mereka itu. Maya zuhur, tak maya Jumaat, tak boleh. Melainkan apabila picit waktu. Apa dia picit? Sempit waktu sikit dah. Daripada lulus mana waktu ni sikit, sekurang-kurang wajib 2 khutbah dan 2 rakaat, maka boleh laju sikit. Khutbah ambil rukun je, kamu ni solat 2 rakaat, Assalamualaikum, tamaklah kita. Iaitulah berapa masalah hari ini. Masalah yang pertama kita bincang tentang fadilat hari Jumaat. Ada hadis sahih, ada yang tak sahih. Yang kedua, syarat wajib Jumaat ada 7. Yang ketiga, kefarduan wajib Jumaat itu kepada orang-orang yang mukim, dan bagaimana dia jadi wajib. Masalah yang keempat, haram ataupun makruh bermusafir pada pagi Jumaat, khilaf, dan termasuk malam Jumaat. Masalah yang kelima, cara solat zuhur bagi orang yang tidak wajib Jumaat. Dia tak wajib Jumaat, macam mana cara solat zuhur. Masalah yang keenam, sembahyang zuhur bagi orang yang wajib Jumaat ke atasnya. Alhamdulillah, 6 perkara telah kita bincang di dalam bab ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Faslun fi syuruti sihhatil Jum'ah, fasal pada menyatakan syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Yang tadi syarat wajib, syarat sah ni panjang. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.